Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu nak teruskan bab 6 iaitu bentuk geometri 3 dimensi. 3 dimensi maksudnya kita boleh tengok belakang dia sekali. Macam ni, bentuk-bentuk macam ni 3 dimensi. Yang ni 3 dimensi, yang ni 3 dimensi. Okey. Kita boleh tengok yang di bawah dia ataupun di sebelah belakang dia tu, maksudnya 3 dimensi lah. Okey, baik. Soalan yang pertama, kenal pasti dan bulatkan bentuk 3 dimensi bagi bentuk geometri berikut. Jadi, yang ni 3 dimensi, kita tandalah yang mana 3 dimensi. Okay, tanda 1. Ni apa dia? Sfera. Yang ni prisma. Okay, prisma mempunyai 2 tapak. Dia ada tapak yang kongruen. Bentuk tu kongruen. Tu kita panggil tapak. Walaupun prisma ni dia tidak macam ni. Kan? Kamu tengok kan dia punya ni, kamu rasa macam bawah ni persegi ni tapak dia, tapi bukan. Tapak dia yang sebenarnya adalah 2 bentuk yang kongruen. Okey, ni contohlah. Okey, yang ni contoh, ini adalah piramid lah ni. Nampak ni piramid. Okey. Okey, piramid ni. Nampak ni kita panggil ni piramid. Prisma, bukan piramid, prisma lah. Ini kita panggil dia prisma sebab ianya mempunyai 2 bentuk yang kongruen. Tengok, kita ada tapak segi 3. Walaupun dia tidak macam ni, dia duduk macam ni. Selalunya yang bawah ni kita panggil dia tapak kan. Kalau segi 3 kita panggil tapak lah yang bawah ni. Tapi kalau prisma, tapaknya adalah 2 bentuk yang kongruen. Tengok, kita ada segi 3 ni, kongruen. Yang lain ni adalah segi 4. Okey, yang lain ni adalah segi 4 kan. Segi 4 dia ada 1, 2, 3. Jadi yang ni kita panggil dia prisma segi 3. Tapak dia 2 ni sama. Okey, kita ada lagi prisma yang lain. Cikgu perkenalkan dekat kamu. Yang ni, kamu tengok ni. Ni pun prisma juga. Okey. Prisma ni kita panggil dia prisma sebab ianya mempunyai 2 bentuk yang kongruen. Iaitu bentuk yang kongruennya adalah heksagon. Dia berbentuk heksagon ni dia kongruen. Maksudnya dia memang samalah dari segi saiz dia, dari segi sisi dia. Okey. Jadi yang ni kita panggil dia prisma heksagon. Yang lain ni ada 6 lah. Okey. Tengok ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segi 4. Yang menjadikan ianya adalah prisma heksagon. Yang ni kita panggil dia prisma sebab dia mempunyai 2 tapak yang kongruen. Dia duduk macam ni pun, yang ni lah tapak dia, atas dengan bawah ni. Kalau dia tidak macam ni pun, kiri dan kanan ni lah tapak dia. Sebab ianya adalah bentuk yang kongruen. 2 bentuk yang kongruen ni adalah tapak dia. Okey, sangat penting kamu kena kenal pasti tapak sebab dalam tajuk isi padu nanti kita kena ambil tapak darab dengan tinggi. Jadi kita kena tahulah tapak tu yang mana satu. Jadi untuk prisma 2 bentuk yang kongruen adalah tapak. Okey, kita ada lagi ni, cikgu perkenalkan dekat kamu dulu nah. Kita ada lagi silinder. Ini silinder kita panggil silinder. Ini silinder, kita tak panggil prisma bulat ke apa dah. Ini memang nama dia khas silinder. Okay, mempunyai 2 tapak yang berbentuk bulat ataupun rata, 2 permukaan yang rata, satu atas satu bawah, permukaan dia rata, dan 1 permukaan melengkung. Apabila kita bentangkan, okay, dia akan dapat 2 bulatan, okay, dan juga 1 segi 4 tepat. Yang ni kita panggil dia silinder. Okey, yang ni kon. Kon. Kon dia bentuk macam ni. 1 sektor bulatan ni. Kan, satu lagi bulatan. Bulatan adalah tapak dia. Okey, yang ni kita panggil kon. Okey. Kita ada juga piramid. Ni piramid segi 3 ni baru piramid. Sebab apa yang ni piramid? Sebab dia mempunyai 1 tapak sahaja. Yang tadi tu prisma segi 3. Sebab ada 2 tapak ni yang kongruen. Ni. Okey. Okey. Yang ni piramid nah. Dia ada 1 bucu dekat atas ni dan tapak dekat bawah ni. Okey, yang ni piramid.
piramid segitiga. Dan kita ada juga piramid segi empat. Ini piramid segi empat sebab tapaknya adalah segi empat. Tengok ni. Tapaknya adalah segi empat. Bila kita bentangkan, kita dapat 4 segitiga yang sama saiz dan satu tapak segi empat sama. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan kita. Okey, kita pergi kepada soalan kita. Okey, soalan yang pertama ada suruh kenal pasti yang mana 3 dimensi. Inilah yang nampak belakang-belakang ni, 3 dimensi nah. Okey, yang kedua. Soalan yang kedua. Okey, lengkapkan jadual di bawah tentang nama dan sifat-sifat pepejah geometri yang berikut. Okey, yang pertama ni nama apa? Yang pertama ni bentuknya adalah silinder. Okey. Yang ni cikgu ingat kamu boleh selesaikan lah semua ni. Okey, yang ni silinder. Okey, bilangan muka. Berapa bilangan muka rata? Okey, kita tengok silinder. Bilangan muka rata. Bilangan muka rata dia ada 2. Tengok nah ni atas dan bawah ni. Ni atas, ni bawahnya. Okey. Kemudian kita ada satu permukaan melengkung. Okey, jadi permukaan ratanya mempunyai 2. Permukaan melengkung 1. Bilangan tepi dia 2. Bilangan bucu dia memang tak ada bucu lah. Apa maksud bilangan tepi tu? Tepi tu yang ni lah. Ni tepi dia ni. Keliling ni tepi dia. Ni satu tepi atas ni. Dan satu lagi tepi yang bawah ni. Tepi dia. Ni lah tepi ni. Okey. Okey, kita tengok B. Okey, nak kelas nota penuh di muka surat 101 buku teks kamu nah. Dia bagi tahu dekat sini. Mempunyai apa silinder, mempunyai 2 tapak rata, bulatan yang kongruen, satu permukaan sisi melengkung dan mencantumkan 2 tapak. Ini dia punya nota lengkap dia. Okey, kita jawab yang ni dulu nah. Okey, nama pepejal kalau yang ni apa nama dia? Ni prisma sebab ianya mempunyai dua bentuk yang kongruen. Ni segitiga kan. Jadi ini adalah prisma. Okey, bilangan permukaan rata. Berapa bilangan permukaan rata prisma tadi? Semua rata kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 permukaan rata. Tiada permukaan melengkung. Bilangan tepinya 9. Bilangan bucunya adalah 6. Ini bucu dia. Kira bucu dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Okey, yang seterusnya adalah kun, berbentuk kun. Bilangan muka rata dia 1, bilangan muka melengkung dia 1. Ini kun lah. Okey. Bilangan muka rata dia 1, bilangan muka melengkung ni melengkung. Okey, 1. Bilangan tepi dia 1. Bilangan bucu dia pun ada 1. Nah, dia ada 1 bucu yang di atas ni. Okey, D adalah piramid. Bilangan muka rata dia 5. Okey. Piramid. 1, 2, 3, 4 dan bawah dia ni. 5. Okey, permukaan melengkung dia tiada. Bilangan tepi dia 8. Tepi tu sisi lah, bilangan sisi dia ni. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, bilangan bucu dia mempunyai 5 bucu. Okey, seterusnya sfera.
Okey, bilangan rata dia tak ada, dia melengkung saja. Nah, sfera cikgu tak ada contoh, tapi bola tu lah. Bola tu sfera lah. Okey, permukaan melengkung dia 1. Bilangan tepi dia tak ada bilangan tepi sebab semua sekali melengkung bulat saja nah. Okey, bilangan bucu pun tidak ada, kosong. Okey, cikgu nak kamu cuba jawab latihan subtopik. Jatuh Okey, cikgu nak kamu cuba jawab bilangan subtopik 6.1. Nah, yang ni kamu jawab saja. Okey. Jawab, kalau tak tahu boleh tanya cikgu, boleh WhatsApp cikgu. Okey, kita pergi kepada bentangan bentuk 3 dimensi. Nah, yang ni kita nak bentangkan. Okey. Daripada bentuk-bentuk tadi cikgu pun dah tunjuk daripada awal tadi. Lakarkan bentangan bagi bentuk geometri 3 dimensi berikut. Okey, ini yang pertama ni adalah piramid. Okey, ini bentuk piramid. Okey. Ini bentuk piramid. Kalau macam ni piramid. Kemudian kita bentangkan dia. Masalah macam kita buka dia. Buka ni. Nampak tak kat situ, no? Atas lagi. Okey. Okey, kelas, ini bentuk piramid. Maksudnya dia ada apa? Tapak segi 4 dia, satu dekat tengah-tengah dia. Kemudian sisi yang lain ni adalah sama. Segitiganya adalah bersisi sama. Jadi kita bentangkan dia. Kita lukis bentuk macam ni. Nah. Okey, ambil pembaris kamu. Kita lukis segi 4. Nampak tak? Kemudian segitiga yang lainnya. Okey, sambil cikgu buat ni, kamu pun lengkapkanlah juga buku kamu. Jadi kita belajarlah matematik walaupun kita duduk kat rumah. Cikgu rasa yang ni lagi jelas lah. Kamu tengok video cikgu. Lepas tu bila-bila masa free nanti, kalau kamu tak sempat ke apa ke, kamu boleh ulang balik. Tak faham ke, kamu boleh ulang balik. Yang ni lebih efektif daripada dalam kelas. Okey, dah siap dah. Kita bagi tahu yang ni sama saiz. Ini pula sama sisi dia. Inilah cara kita labelkan dia mengikut soalan tadi. Kemudian kita ada silinder. Silinder ada 2 permukaan yang rata. Okey, 2 permukaan rata ni dia bulat. Kemudian kita ada 1 segi 4. Ni silinder. Tadi tunjuk dah, kan? Tadi cikgu tunjuk dah. Okey. Jadi lukis, lakarkan saja. Dia bukannya suruh kamu lukis ikut dia punya tu lagi. Dia punya saiz lagi. So lakarkan saja. 1 segi 4 tepat. Yang penting kita ada 1 segi 4 tepat. Dan 2 bulatan di kiri dan kanan. Ataupun atas dan bawah. Okey. Ini buat bulatan. Dan 1 lagi bulatan. Ini adalah silinder. Okey, kon. Kon tadi cikgu tunjukkan dia ianya adalah satu luas sektor. Okey, luas sektor dan 1 bulatan untuk tapak dia. Jadi kita pun lukis luas sektor. Okey lah, saat mana kamu suka, kamu nak pun. Okey, kemudian kita ada 1 bulatan untuk tapak dia kat bawah tu. Okey, kemudian kita bentangkan prisma. Okey, prisma kita. Tengok nah, ni dia ada 2 tapak yang kongruen, iaitu tapaknya ada segitiga. Nanti kita panggil segitiga tu tapak dia. Walaupun dia tidak macam tu, tapak dia tetap 2 bentuk yang kongruen. Okey, jadi bentuk dia macam ni lah. 2 segitiga ni. Dan kita ada 1, 2, 3 lagi segi 4 tepat.
Okey, yang ni cikgu buat dia punya segi 4 tepat. Kita ada 3, 1, 2 dan 3. Kemudian kita ada 2 segitiga nah. Dua segitiga ni pastikan dia sama saiz. Okey, siap. Okey, labelkan sisi dia sama ni. Ni dah tentulah sama sebab dia ada grade yang sama. Okey, yang ni. Okey. Soalan seterusnya. Dengan menggunakan kertas grid 1 cm persegi, lukis bentangan bagi bentuk 3 dimensi berikut. Yang ni kita kena guna saiz. Kena guna saiz yang betul-betul. Ni 5 cm. Dia kata 5 cm ni sama dengan 1 grade ni adalah 1 cm. Kan? Jadi kalau dia kata 5 cm, maksudnya ianya menggunakan 5 kotak lah. Okey. Yang ni dia tak bentuk macam ni. Dia punya segitiga dia. Segitiga dia tak bentuk macam ni kan. Segitiga dia berbentuk bersudut tegak. Nah, okay, jadi bila bersudut tegak, kita pun kena lukis segitiga bersudut tegak jugalah. Okey, panjang dia ni 5. Okey, kita tengok side 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita ambil sini. Lima. Okey, kemudian kita turunkan 2,5. Nah, ni 5, kemudian ni 2. 2 kat sini lah. Sekejap nak buka ni, kita buka daripada atas. Sana kelas. Oh, yang ni dulu. Yang atas ni dulu. Cikgu nak buat yang atas ni dulu. Okey, yang atas ni dulu dia 5, kemudian sisinya 2.5. Dia punya lebarnya adalah 2.5. Jadi 2.5 maksudnya 2,5 lah. 2 kotak setengah. Jadi 2 kotak setengah kat sini. Okey, ni 2 kotak setengah. Garis. Okey, kemudian sebelah belakang dia ni. Belakang dia ni 1.5 maksudnya 1,5 kotak. 1 ni setengah. Okey. Sebenarnya 3 segi 4 tepat ni mana-mana pun kamu boleh lukis lah. Dia ni nak duduk bawah ke. Boleh lah. Garis. Kemudian satu lagi yang mempunyai lebar 2 cm. Okey, lebarnya 2 cm. Panjangnya 5 juga. Nah, panjang ni sama ya. Ni 5, ni 5, ni pun 5. Okey. Okey, kemudian kita nak buat yang ni pula, yang segi 3 ni. Okey, segi 3 ni sini dia 2. Sini dia 2 ni. Jadi 2 ni dia menghadap dekat dua sisi ni lah. Okey, jadi duduk kat sini. Yang 2 ni akan straight kan. So dia akan straight macam ni. Okay. Ya, yang ni 1.5 dia melekat dekat sini 1.5 ni. Di sini 1.5 dan ini adalah 2.5. Begitu juga dengan sebelah sini. Okey, prisma ni dia macam kapal terbang lah kalau kamu bentangkan dia nah. Okey, siap. Okey, nombor 3. Namakan bentuk 3 dimensi yang boleh dibina daripada bentangan berikut. Kemudian bina model sebenar. Okey, bila kita tengok ni, kamu kena bayangkan yang ni boleh berbentuk apa ni. Ni kena, kamu memang kena ada satu imajinasi boleh lipat benda ni dan dia jadi bentuk apa.
Okey, kalau tengok dekat sini, ianya mempunyai dua bentuk yang kongruen, kan? Kita tengok ni, dua bentuk yang kongruen ni, segitiga ni. Jadi, ini mestinya adalah prisma. Jadi, bentuk pepejal yang boleh dibina adalah prisma. Semestinya prisma lah. Prisma saja yang mempunyai dua bentuk yang kongruen. Selain pada tu, silinder pun dua bentuk yang kongruen juga. Tapi, ianya memang bulat. Memang kita tahu dah yang tu adalah silinder. Okey, kemudian kita tengok pula yang ni. Yang ni, B ni, kalau kamu tengok, ianya mempunyai satu bentuk segi empat, kan? Satu bentuk segi empat ni, kemudian dia ada 4 segitiga yang sama saiz. Maka ini adalah bersamaan dengan piramid. Ni dia susun macam ni. Sekarang ni dalam gambar raja kamu dia susun macam ni. Kita kena fikirlah. Nah, ni piramid. Mempunyai satu tapak dan satu bucu. Jadi pepejal yang kedua adalah piramid. Kemudian dia suruh lukis. Lukis yang sebenarnya, gambar rajah yang sebenar. Jadi kamu kena lukis menggunakan imajinasi kamu. Okey, kita nak lukis segitiga. Kita hitung baris. Kita nak lukis segitiga dulu kan untuk prisma. Okey, kita ada dua segitiga. Lukis sajalah, lakar saja dulu. Okey, nak kelas segitiga dia ni segitiga bersudut tegak. Okey, jadi kita kena hati-hati sikit lah. Bila segitiga bersudut tegak ni kamu tak boleh buat macam segitiga sama kaki. Okey. Okey. Dia satu pendek, satu panjang sikit ni. Okey, kita buat segitiga yang pertama. Kita buat dia punya tapak dia dulu nah. Okey. Kita tak boleh ikut kalau 5 cm ni 5 kotak ni sebab ruang yang diberi ni bukannya besar mana pun. Jadi bila kita lepas kita lukis ni kita akan labelkan dia nah. Okey, kemudian yang kedua, segitiga yang kedua, kita akan bina dia punya tapak dia dulu. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 sini. Okey. Ini sebab dalam dia ni, jadi yang kita kena buat garis putus-putus. Yang ni dia akan duduk dekat dalam. Akan duduk kat dalam. Kemudian kita sambungkan bucu dengan bucu nah. Okey. Jadilah kita prisma kita. Okey, kita labelkan sini 5 cm. Kemudian sini 4 cm. Ini adalah 2.5 cm. Sebelah sini adalah 3 cm. Ni 3 cm lah. Sebelah ini pendek. Ni dia punya tapak dia kan. Okey, ini pendek daripada sebelah sini. Ni 4 cm. Maksud cikgu tu ini 5 cm. Okey, kemudian kita nak bina piramid pula. Okey, piramid kita akan buat tapak dia dulu. Yang berbentuk segi 4. Segi 4 sama. Kalau kita tengok dia punya ni segi 4 sama. Kita tak payah ikut dia punya 5 cm ni 5 kotak. Tak boleh sebab dia sangat besar. Dan ruang yang diberi ni tak cukup. Okay, dekat sini cikgu cuma akan gunakan 2 kotak sahaja untuk dia punya tapak dia. Dua lebih lah. Ni pun 2 lebih juga. Ni dia akan jadi kat dalam.
Okey, kemudian kita buat segitiga dia, bucu dia. Okey, letak dekat sini. Sini pun boleh. Dan kita sambungkan. Kita dapatlah sebuah piramid. Okey, kemudian ini latihan subtajuk. Cikgu dah ajak ni latihan subtajuk. Okey, cikgu nak kamu lengkapkanlah subtajuk 6.2 ni nah. Okey. Pada masa free kamu lengkapkan yang ni. Okey, apa yang kita dah belajar ni muka surat 31 dan juga 32. Sama je. Soalan dia sama je lebih kurang apa yang cikgu ajak kamu dah. Okey. Okay, setakat tu saja untuk video yang pertama, tajuk bentuk geometri 3 dimensi. Nanti akan menyusul video seterusnya.